Okay, saya share screen sekejap. Okey, boleh nampak tak kalkulator saya? Kalau boleh, type boleh ataupun satu lah. Okay, very good Akmal. Thank you so much. Thank you Kevin. Okay, macam tadi okay, saya nak cerita sikit. Permulaan. Okay. Kenapa kita satu kita buat GCA itu sebab kita nak selamatkan belanja hangus kita. Yang mana sebelum ni kalau kita belanja dia hangus. Dia pergi tak kembali. Samalah macam Tuan Fikri tadi. Dia ada belanja lembu. Bukanlah belanja lembu, belanja kos untuk orang kata apa? Untuk maintenance lembu dia tu. Bagi testing sihat. Jadi dia perlukan lebih kurang RM2,000 setiap bulan. Jadi sebelum dia kenal Quantum Metal, RM2,000 tu dia masih belanjakan juga untuk lembu dia. Betul? Jadi sekarang ni sebab dia bijak sedikit, dia dah diperkenalkan, dah tahu dah bagaimana cara kita nak mempergunakan ataupun mengambil kelebihan daripada produk GCA ni. Dia telah membuat tindakan yang bijak. Bermakna sebelum ni dia beli sahaja dan duit tu habis. Jadi baja, tahi dan sebagainya. Sekarang ni dia beli apa-apa saja, dia sandarkan dahulu kepada emas. Dan disebabkan cara macam tu, dia masih lagi dapat emas walaupun belanja tu dah hangus. Jadi sebelum ni belanja tu hangus saja, sekarang ni belanja tu hangus tapi masih lagi ada dalam nilai emas. Jadi yang saya nak tunjukkan kat sini adalah macam mana cara kita nak gunakan kalkulator ataupun cara kita nak tahu betul-betul kita ni sedang untung ataupun sedang rugi. Macam Tuan Fikri cakap tadi, dia kata kita akan tengok pada gain and loss tadi, betul? Kalau gain tu warna hitam, then kita boleh expect yang kita punya tu sedang untung. Kalau gain ataupun loss tu warna merah, jadi kita expect yang kita punya emas yang kita beli tu sedang rugi. Tetapi ada lagi satu yang kita kena ambil tahu, iaitu satu faktor, iaitu dalam faktor spread. Spread 7% tadi. Okey, kalau tanya saya lah kan, saya beli RM1,000 emas, saya beli dengan spread 7%, jadi saya beli pada harga RM934. Jadi mana lagi baki dalam RM64 tadi? RM64 ataupun RM65 tu dia adalah diberikan kepada Quantum Metal sebagai orang yang memberikan emas pada kita ataupun pengedar emas lah. Jadi kat sini cara nak kiranya senang sikit saja. Tekan 1,000, contoh macam ni kan, kita nak beli RM1,000. Jadi kita bahagikan dengan 1.07. Kita akan dapat RM934.58. Jadi inilah nilai yang kita beli emas tadi. Jadi kalau tolak balik nilai ini dengan 1,000 tadi, 1,000, kita telah bagi RM65.42 kepada Quantum Metal. Jadi kalau tanya ke saya lah sebagai investor, orang yang nak beli emas, yang nak gunakan emas ni sebagai salah satu platform untuk kita kaut keuntungan, kita mesti nak balik RM65 tadi yang kita bagi pada Quantum Metal. Sebab itulah Quantum Metal ataupun GCA, produk GCA ni kita akan plan untuk long term. Which is long term tu berapa tahun? Selalunya saya sarankan 2 tahun ke atas. Paling baik 5 tahun dan ke atas. 5, 10, 15 tahun. Sebab apa? Sebab kita nak harga emas tu naik lebih tinggi daripada spread dan lebih tinggi daripada management fee yang kita sepatutnya bayar. 3.5%. Jadi lebih kurang lah. Kalau kita kata setahun, 7 tambah 3.5%. Jadi kita nak harga emas tu naik lebih daripada 10.5% untuk tahun pertama. Kalau tahun kedua, minimum harga emas tu kena naik 10.5 tambah dengan 3.5, menjadikan harga emas kena naik minimum 14%. Tahun ketiga tambah lagi 3.5, minimum 17.5%. Macam tu. Bila harga emas naik lebih pada tu, barulah kita start nampak keuntungan yang actual. Betul-betul, dia bukan unrealized ataupun apalah, bukan paper saja. Okey, jadi kat situ yang saya nak tunjuk. Selepas tu saya nak tunjuk juga dekat tuan-tuan harga emas. Okey, kita tunjuk harga emas. Okey, tuan-tuan nampak kan harga emas sekarang ni kan? Okey, harga emas ni untuk 20 tahun paling cantik, 442%.
Untuk 5 tahun terdekat pun okey, 43%. Jadi disebabkan itulah saya dan kawan-kawan ataupun konsultan-konsultan di sini selalu bagi tahu, okey, kalau kita nak buat GCA, cadangnya adalah 5 tahun ke atas. Sebab historically speaking, 5 tahun ke belakang ataupun 5 tahun ke depan, harga emas lagi cantik kenaikan dia. Kalau setahun, tuan-tuan tengok di sini, setahun hanya naik dalam 0.5% saja. Walaupun harga emas tu ada naik dan turun, jadi kita nak menggunakan kelebihan dekat sini. Kalau kita nak main betul-betul pendek, kita mau fokus tu GAA. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang ni saya terus share kepada macam mana cara kita nak buat kira-kira. Alright, okey. Tuan-tuan boleh nampak ke skrin saya? Kalau nampak, tekan nampak. Sebab saya nak besarkan sedikit skrin saya. Boleh nampak ke tuan-tuan? Tuan Akmal boleh nampak tak Tuan Akmal? Adik saya, kakak saya, mak saya berada sini ni. Baguslah support ni. Alright, boleh nampak Okay, very good. Okay, ini adalah kalkulator yang saya buat lah. Okay, kalkulator ni paling mudah. Arahannya sila isi kotak berwarna kuning sahaja. Yang mana untung dan rugi ni saya dah ambil kira berdasarkan modal asal. Kerana apa? Kita mahu dapatkan semula 7% spread value yang kita beli pada mula-mula sekali. Okay, jadi yang ini adalah yang saya dah buat. Jadi tuan-tuan hanya isi dekat kotak yang berwarna kuning ni sahaja. Kalkulator ni saya akan bagi. Jadi kena isi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat saja isi. Yang lain semua dia akan auto calculate-kan. Jadi kita nak terus tunjuk, orang kata apa, the actual lah. Actual punya. Boleh nampak tak? Saya nak tunjuk skrin dulu. Kan. Boleh nampak saya punya Quantum Metal punya homepage, Tuan Fikri? Boleh. Yang homepage ni boleh nampak sekali? Dah hilang. Sekejap homepage. Sebab saya nak tunjuk dua-dua sekali ni. Okay, sekarang ni homepage. Boleh nampak kan? Okey. Sekarang ni kita akan tengok dekat holding inventory. Saya ambil satu contoh saya sendirilah. Supaya mudah tuan-tuan nak tahu dekat sini. Okay, sekarang ni dia banyak. Saya dah buat untuk 3 account. Saya dah buat lebih kurang total dalam 100,000 punya GCA. Jadi saya akan tunjukkan satu. Saya ambil yang kat sini. Ni semua kiraan dalam USD tuan-tuan. Jadi saya dah tukar kalkulator saya kepada USD. Sebelum ni saya tukar kepada RM. Jadi tuan-tuan boleh nampak dekat sini. Kita akan gunakan semua yang ada di sini sahaja. Alright. Jadi kalau contoh dekat sini kita beli, ingat saya beli pada 27 hari bulan 2. Lepas tu ni harga terkini, current price 57.286. Lepas ni down payment iaitu nilai modal yang saya beli emas tu 2225.16. Lepas tu current value ni adalah harga yang sekarang lah, daripada 2225 ni dapat berapa je. Tapi yang tu kita tak kisah. Sekarang ni down payment saya ataupun modal saya 2225.16. Saya dah convert balik, masuk dalam account saya sebelum ni adalah 2024.90 USD. Jadi yang ni sebenarnya total yang kat sini dalam 10,000 lah. Saya dapat balik dalam 8,500. Jadi kalau tengok dekat sini tuan-tuan, net gain dengan net loss ni adalah 184 negatif Jadi kat sini kalau saya jual, saya dapat balik 16 USD sahaja. Daripada sepatutnya lebih kurang dalam 200 USD. So saya dah rugi lebih kurang 184 USD ni tuan-tuan. Jadi kalau tanya saya akan buat apa? Saya tak risau pun. Sebab saya tahu lagi 5 tahun atau 10 tahun baru saya akan jual. Okey, jadi ini nilai-nilai yang saya dah tunjuk tadi kan? Jadi kita akan tunjukkan pada kalkulator. Kalkulator boleh nampak ke kalau saya pindah macam ni? Belum nampak lagi. Tak nampak so saya nak buat macam mana nak pindah-pindah macam ni New share. Dia kena share salah satu je rasanya. Saya try new share. Okay, sekarang nampak kalkulator saya Alright, nampak.
Okey, tak apa. Saya akan tunjukkan, saya akan cakap je lah kat tuan-tuan. Tuan-tuan akan nampak. Alright. Okey, sekarang ni by date saya tengok kat sini 27 hari bulan 2. Down payment saya 2225.16. Lepas tu current price tadi. Okey, current price tadi saya tengok balik. Okey, current price adalah 57.286. Alright, 57.286. Saya tukar kat sini. 57.286. Lepas tu dekat biru ni lagi, yang kuning ni apa? QM buy price. Okey, saya beli dulu modal berapa? Kita slide dekat bawah sekali, ada modal dia 60.769. 60.769. Okey, betul. Dah letak dah 60.769. Jadi kat mana lagi nak isi? Okey, today dates. Jadi hari ni kan 15 bulan 12. Andai katalah saya nak jual hari ni. Jadi dekat sini tuan-tuan, saya dah menggunakan modal saya sebanyak 2,225 USD. Yang ini modal. Yang mana modal ni dah tolak dengan spread. Jadi tak cantik lah. Kita tak tahu berapa yang kita punya modal asal. Kalau kita nak tahu modal asal, paling mudah adalah 2225.16 tambah dengan 7%. Tetapi dalam ni saya dah tunjukkan dekat siap-siap. Berapa convert yang saya dah buat, dah ada. Dan baki saya sepatutnya dalam GCA adalah sebanyak 200 USD. Jadi kalau tuan-tuan tengok tadi, saya masih rugi 180 lebih USD kan? Dekat sini keluar dia. Negatif 184.23. Dan management fee yang saya kena bayar, andai kata saya jual hari ini adalah sebanyak 56.7 USD. Dan net cash out saya sebanyak 16 USD. Okey, kalau tengok dekat tadi, net cash out saya betul 16 USD, betul. So kiraan ni dah tepat lah tuan-tuan. Kiraan ni dah tepat dah. Jadi yang paling penting dekat hujung sekali ni tuan-tuan. Hujung ni adalah kerugian ataupun keuntungan sebenar yang saya buat atas akaun saya tadi. Jadi andai katalah saya still nak jual emas saya sekarang sebab saya rasa saya nak pakai duit. Duit yang saya dapat hanyalah sebanyak 16 USD. Which is kalau kita darabkan dengan 4.4 hari ini, 16 USD 16 darab 4.4, saya hanya dapat dalam 70 ringgit je. Tetapi kerugian yang saya buat untuk akaun saya yang tadi adalah sebanyak 339.99 dolar darab 4.4. Sebenarnya saya sedang rugi 1,500 ringgit. Saya sedang rugi tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak tahu kita rugi ataupun tidak? Salah satunya adalah menggunakan kalkulator yang saya dah bagi ni lah. Hanya dengan mengisi 5 kekosongan ni saja, 5 kotak ni 1, 2, 3, 4, 5, tuan-tuan akan dapat actual secara tepat berapakah keuntungan ataupun kerugian sebenar. Okey, contohlah, boleh tak kita nak tunjuk macam mana cara untung? Boleh. Contoh dekat sini, okey, QM by price, paling mudah adalah QM by price ni adalah kita punya cara, kita punya harga pembelian dahulu, termasuk dengan spread 7%. Paling mudah adalah QM by price ni dia kena lagi rendah daripada current price. Contohlah saya saja letak 50 USD. Jadi dengan 50 USD, saya dapat hari tu beli 44 gram. Bila saya dapat 44 gram, hari ini harga 57 USD dengan kenaikan 7 USD setiap 1 gram. Bila tolak dekat sini, dekat net gain dia akan nampak, tuan-tuan akan nampak warna merah, warna hitam. Net gain tu akan nampak warna hitam, cantik 267. Tolak dengan management fee yang tuan-tuan kena bayar 56. Tuan-tuan rasa macam, banyak ni 56 dolar aku kena bayar ni. Tak apa, jangan risau. Sebab tuan-tuan tengok dekat net cash out tuan-tuan. Net cash out tuan-tuan akan dapat 467 USD. Tetapi berapakah keuntungan tepat tuan-tuan dapat adalah sebanyak 111 USD. Dalam masa 292 hari. Faham tak tuan-tuan? Jadi, cara paling mudah tuan-tuan nak tahu adalah, cara paling mudah adalah QM by price, harga kita beli dahulu, mesti lagi rendah daripada harga hari ini. Itu harga paling mudah kita nak tahu sedang untung ataupun rugi. Tetapi dengan cara paling tepat adalah dengan menggunakan kalkulator yang saya bagi ni lah. Kejap lagi saya akan bagi kepada sesiapa yang join dalam malam ni. Yang join dalam ni, saya izinkan untuk menggunakan kalkulator ni. Just kalau boleh jangan edit apa-apa dekat bahagian yang lain lah. Saya dah cuba lock, harap-harap memang dia masih lagi lock lah, dia tak boleh edit kat tempat lain, hanya boleh edit dekat bahagian warna kuning saja. Jadi kalau tuan-tuan, contohlah tuan-tuan dah beli 4 kali kan, tuan-tuan tulis dekat sini siap-siap.
by price, by date, lepas tu down payment dengan QM by price. Current price ni tak payah tulis lagi pun tak apa. Dengan tarikh nak jual ni. Today date ni tak payah tulis lagi pun tak apa. Bila tuan-tuan nak jual nanti, tuan-tuan just isi 2 tempat ni sahaja. Tuan-tuan isi 2 tempat ni sahaja, tuan-tuan akan dapat terus. Kalau aku jual hari ni aku untung ke tak untung sebenarnya. Sebab kalau dalam counter metal dia hanya tunjuk dekat sini. Net cash out sahaja. Yang mana net cash out ni tak semestinya untung. Contoh ya, dekat contoh nombor 2 ni saya dah edit tadi. Nombor 2 ni kalau tengok saya untung $15. Tuan-tuan. Tapi sebenarnya dalam untung saya sebenarnya saya sedang rugi walaupun saya jual hari ini. Saya punya rugi adalah dalam spread tadi tu. Yang saya ambil kira tadi kan. Saya kata saya nak jual kalau boleh harga termasuk dengan 7%. Apa yang saya bagi pada quantum metal saya nak ambil balik. Itulah yang saya nak jual. Jadi sebenarnya saya masih rugi lagi $6. Jadi kalau tanya saya takkan jual lagi. Dan saya pun memang akan stick lah untuk tak jual dalam masa 5 ke 10 tahun. Sebab saya, isteri dan untuk syarikat juga memang buat khas untuk long term. Kalau nak main short term, saya paling sarankan untuk buat GAE lah. Jadi dekat sini tuan-tuan nampak tak? Apakah kelebihan kalau kita buat GCA? Kat sini mungkin tuan-tuan belum nampak lagi, tapi saya tunjukkan dekat tuan-tuan, ada satu teknik perbezaan saya tunjukkan. Nampak tak saya punya teknik simpan versus teknik pajak ni ataupun teknik GCA ni? Boleh nampak tak tuan Fikri? Tak nampak. Tak nampak sekejap saya share baru. Mana? Okey, sorry Okey, sekarang nampak? Situasi 1 beli emas, ada nampak tak? Masih tak nampak. Oh, ya ke? Nampak. Okey. Dah nampak kan? Nampak. Okey. Yang ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, kita panggil simulasi lah. Simulasi antara 2 teknik. Sebelum ni kita hanya simpan, beli emas dan simpan. Betul? Kita beli emas, contohlah kita nak buat pasaan emas ni, simpan RM200 setiap bulan. Okey, kita simpan 200 yang kita mampu. Dan kita nak simpan setiap bulan konsisten. Tak kisahlah harga tu emas berapa pun, kita nak jual balik selepas 10 tahun. Sebab saya kata tadi selepas 5 ke 10 tahun harga emas cantik kan? So kita buat teknik pertama. Teknik pertama adalah beli emas RM200 setiap bulan selama 10 tahun. Jadi saya puratakan, hari ini kita beli emas 250, bulan depan kita beli emas 260, tahun depan kita beli emas 250 balik, 270, 300 dan sebagainya. Saya puratakan untuk 10 tahun harga emas sebanyak RM300 per gram. Okey, jadi setiap bulan secara purata kita telah membeli emas sebanyak 0.6667 gram. Boleh tuan-tuan? Okey, kat sini boleh nampak Okey, selepas 10 tahun berapakah nilai ringgit yang telah kita beli emas? Sebanyak RM24,000. Kita beli emas setiap bulan kan? Jadi sepanjang 10 tahun, berapakah total gram yang kita telah beli emas? Sebanyak 80 gram yang terkumpul selama 10 tahun. Okey, sampai tahun 2032. Tuan-tuan nak jual emas, harga emas masa tu naik mencanak ataupun naik 2 kali ganda lah daripada harga tahun ini. Iaitu harga emas RM500 1 gram untuk tahun 10 tahun lagi. Jadi kat sini tuan-tuan boleh edit juga. Contoh tuan-tuan tak nak letak 500, nak letak 400, terpulang. Tapi saya ambil contoh dekat sini RM500 untuk mudah pengiraan. Tuan-tuan ada 80 gram, tuan-tuan nak jual semua emas tuan-tuan selepas 10 tahun sebab tuan-tuan nak beli kereta baru contohnya. Okey. Jadi tuan-tuan dapat keuntungan kasar selepas 10 tahun sebanyak RM40,000. Jadi modal tuan-tuan tadi sebanyak RM24,000, betul? Modal asal kita beli emas RM24,000. Jadi lepas kita jual kita dapat RM40,000. Lebih kurang berapa keuntungan tu tuan-tuan? Lebih kurang dalam RM16,000. Kalau tanya saya bagus tak bagus? Yes, bagus. Teknik ni memang bagus. Sebab apa? Sebab kita dapat lebihan tunai. Dalam masa kita simpan RM24,000, kita dapat balik RM40,000. Which is sangat-sangat bagus. Tetapi saya nak tunjuk dekat satu situasi lagi ataupun simulasi yang mana kita buat teknik yang lebih kurang sama, tetapi kita buat force saving. Dalam keadaan ini kita buat force saving tapi mendapat nilai gram emas yang lagi banyak. Macam Tuan Fikri cakap tadi, dia hanya beli emas 7 gram dengan harga RM300. Mana kita nak dapat, betul? Tapi dengan cara GCA kita boleh dapat macam tu.
Jadi kita nak simpan berapa? Kita nak simpan RM200. Dalam situasi ini saya tak simpan RM200, saya simpan RM180. Caranya macam mana tuan-tuan? Caranya adalah kita membeli emas dengan modal RM1,200. RM1,200 kita beli emas. Untuk purata emas RM300 sebulan selama 10 tahun, kita dapat membeli emas sebanyak 4 gram setiap bulan. Tapi kita buat GCA terus. Tuan-tuan akan dapat balik RM1,020 dalam bank tuan-tuan dalam masa 1 ke 5 hari bekerja. Kalau cara paling cepat adalah menggunakan bank muamalat tuan-tuan. Alright? Jadi kita nak kira modal yang sama. RM1,200 kita darab 12 bulan, kita buat selama 10 tahun, sebanyak RM144,000 jumlah modal emas yang kita dah beli. Nampak macam tinggi kan? Tapi sebenarnya kita dapat balik RM1,200 pada awal tadi. Betul? Jadi sebenarnya kita hanya buat force saving sebanyak RM180. Jadi setiap bulan kita beli emas 4 gram, sebanyak 480 gram yang sedang kita kumpul selepas 10 tahun. Yang kita dapat balik duit kita sebanyak RM122,400. Jadi sebenarnya kat sini kita punya force saving hanyalah dalam RM21,600 saja. Dekat atas tadi kita punya force saving adalah RM24,000. Dekat sini force saving kita RM21,600. Bermakna kita telah kurangkan force saving kita sebanyak lebih kurang dalam RM2 ke RM3,000. Okey, harga emas situasi yang sama. Selepas 10 tahun harga emas naik RM500 1 gram, kita nak jual semua emas kita. Tapi kita kena ingat, kita ada management fee yang kita perlu bayar, betul? Dalam ni saya dah kirakan siap-siap untuk tuan-tuan. 480 gram emas terkumpul tadi, kita darabkan dengan 500, kita dapat harga emas sebanyak RM240,000. Kita akan rasa macam, wow, banyaknya. Tapi jangan gelap mata lagi. Sebab apa? Sebab RM240,000 ni belum ditolak dengan management fee. Management fee kita saya dah kirakan untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam sampailah tahun ke-10. Management fee yang perlu kita bayar adalah sebanyak RM23,562. Which is sangat-sangat banyak lah kalau kita fikir kan. Uish, aku buat for saving RM21,000. Management fee aku kena bayar saja RM23,000. Okey, betul. Tapi kita kena ingat harga emas kita RM240,000 masa tu. Jadi kita nak tahu kan berapa keuntungan bersih yang kita dapat ataupun keuntungan kasar lah yang kita dapat. Harga emas terkini kita tolak balik dengan management fee tadi yang RM23,000 ni. Lepas tu tolak balik dengan modal yang kita dapat tadi RM122,000 tadi. Okey? Jadi kita tolak dekat sini RM240,000 tolak dengan RM23,562 tolak dengan RM122,400 modal yang kita dapat hari tu, kita masih lagi dapat bersih RM94,038. Okey tuan-tuan, tadi kita hanya for saving sebanyak RM21,000 betul? Tapi kita dapat balik RM94,000. Jadi selepas 10 tahun, cara pertama dapat RM40,000, cara kedua dapat RM94,000. Tapi yang paling penting kita nak tahu berapakah keuntungan kasar yang kita dah buat. Dengan menggunakan dengan menggunakan teknik yang berbeza, kita mendapat hasil yang berbeza, iaitu perbezaannya adalah sebanyak RM54,000 tuan-tuan. Dekat sini menunjukkan kita telah buat keuntungan 2 kali ganda berbanding situasi pertama dan situasi kedua. Jadi dekat situlah kenapa saya dan Tuan Fikri buat kelas malam ni untuk kita bagi satu orang kata buka mata yang mana selama ni kita nak simpan RM200 juga, tapi ada cara lain yang kita boleh simpan RM200 instead of sepatutnya kita beli saja dan kita simpan. Sekarang ni kita beli dan kita GCA kan balik. Kita dapatkan balik modal tu untuk kita bayar komitmen kita. Hangus dah, dalam masa yang sama kita masih lagi ada emas. Kalau ada orang tanya, adakah pengiraan ini paling tepat? Semestinya tidak. Sebab apa? Sebab kita tak beli secara purata. Kita beli setiap bulan kan? Jadi harga emas memang akan berbeza-beza. Tetapi inilah cara pengiraan kasar yang orang kata apa, nak tunjukkan perbezaan menggunakan simpanan modal yang lebih kurang sama. Tapi sebenarnya modal yang untuk situasi kedua ni jauh lebih rendah. Kat sini kita dapat jimat RM2 ke RM3,000 daripada yang atas, tapi kita dapat keuntungan hampir 2 kali ganda. Yang atas kita dapat RM40,000, yang sini kita dapat RM94,000. Jadi kalau tanya saya akan buat guna cara yang nombor 2. Kalau tuan-tuan dapat tambahkan kat sini, contohlah tuan-tuan punya komitmen bulanan bukan RM1,200. Contoh komitmen bulanan tuan-tuan RM3,000.
Jadi tuan-tuan beli emas RM3,000 kan? Jadi bila 3,000, tuan-tuan dapat balik 2,550. Tuan-tuan semua sini saya dah adjust. Contoh sini tuan-tuan nak letak 470. Terpulang. Boleh adjust je. Jadi kat sini akan keluar juga berapakah keuntungan kasar tuan-tuan. Hampir 200,000 selepas 10 tahun. Tapi senang tak nak capai benda ni? Sebenarnya tak senang. Calculation dengan real situation dia tak sama tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita susah nak commit ataupun kita susah nak konsisten simpan. Mungkin lepas tuan-tuan dengar ni, bulan pertama tuan-tuan boleh simpan 3,000. Bulan kedua tuan-tuan boleh simpan 2,000. Masuk bulan ke-10 sebab tuan-tuan tak nampak lagi hasilnya, tuan-tuan rasa macam tak payah simpan lah. Biar je lah, kita dah simpan dah pun 10 bulan. Kan, biar dia lagi 10 tahun baru kita tengok. Jadi orang lain buat selama 10 tahun, tuan-tuan buat selama 10 bulan. Hasilnya takkan sama tuan-tuan. Hasilnya takkan sama. Jadi tuan-tuan, kalau tanya saya, start kita konsisten. Tak kisah, tak perlu modal yang tinggi pun. Kalau tuan-tuan, kita boleh buat GCA ni serendah RM150. Contoh kat sini letaklah RM150 tuan-tuan. Ya? RM150, tuan dapat balik RM127. Okey, dengan harga emas yang lebih kurang sama, purata apa semua, bila tuan-tuan buat cara yang sama, tuan-tuan buat secara konsisten, masih lagi dapat keuntungan kasar RM9,954. Berapakah yang tuan-tuan simpan for saving dekat 150 ni? 150 tolak 127, tuan-tuan hanya simpan RM22.50 sebulan. Itulah for saving yang tuan-tuan buat sebulan, RM23. Tapi selepas 10 tahun, tuan-tuan dapat RM10,000. Kalau tanya saya, masih sangat-sangat berbaloi. Dia hanya matters of kita nak buat ataupun tidak. Kalau tuan-tuan nak buat untuk belikan, contoh tuan-tuan nak bayar kereta, boleh buat. Tuan-tuan nak beli kripto, boleh buat. Tuan-tuan nak beli saham, boleh. Tuan-tuan nak masuk ASB, boleh. Jadi caranya adalah sama juga. Berapa tuan-tuan nak masukkan dalam ASB, lebihkan sedikit, beli dalam emas dahulu, dapat balik, masuk dalam ASB. So konsepnya sama je tuan-tuan. Sebab konsepnya sangat-sangat mudah, jadi menyebabkan ramai orang boleh faham. Jadi ada soalan tak daripada situ? Saya rasa tu je calculation saya. Saya akan bagi link ni dekat tuan-tuan dan boleh download lah. Boleh download dahulu, baru tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan boleh tekan. Ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Boleh unmute juga. Kalau ada soalan nak unmute pun boleh, tak ada masalah. Boleh ke? Boleh ke? Ada faham ke? Ada faham ke? Kalau tak ada faham, boleh tanya.